بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, pengikut-pengikut yang beriman kepadanya sehingga ke hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu sekali lagi dalam program kuliah takmir Masjid dan Surau anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia yakni JAKIM dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor yakni JAIS. Kita bersiaran pada hari ini, hari Selasa 17 hari bulan Ogos tahun 2021 dari Surau 2 Al-Mursid, Kampung Sungayu, Kuala Selangor. Jadi program ini adalah menggantikan program kuliah duha secara bersumuka bagi muslimat di kampung ini, dan oleh kerana kita ikut SOP yang disarankan oleh pihak kerajaan, maka kita tidak mengadakan kuliah secara bersumuka, kita mengadakan kuliah secara online ataupun secara rakaman. Walau bagaimanapun manfaatnya ada untuk saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian. Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita sambung lagi tajuk pelajaran kita, iaitu akidah ataupun tauhid, berkenaan dengan peristiwa hari kiamat. Kita mengambil dalil-dalil daripada Al-Quranul Karim. Dan pada pertemuan yang lalu kita dah bincang dalil yang pertama. Dalil yang pertama iaitu daripada surah Al-Haqqah ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-37. Kita bincang secara panjang lebar. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincang juga beberapa ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil berlakunya hari kiamat, berlakunya hari akhirat dan sehubungan dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membicarakan lebih lanjut lagi berkenaan dengan peristiwa hari kiamat ini, maka saya ingatkanlah diri saya dan juga keluarga saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan para pendengar sekalian, kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang belum lagi mendaftar dan juga belum lagi menjalani injection ataupun suntikan vaksin untuk mencegah penularan wabak penyakit COVID-19 ini, maka berbuatlah demikian dengan segera, kerana kita ini hamba Allah iaitu manusia, kita berusaha untuk mempertingkatkan kesihatan kita, kerana penyakit itu datang daripada Allah. Apabila penyakit datang daripada Allah, maka Allah menurunkan ubatnya. Maka suntikan vaksin itu adalah salah satu daripada usaha kita untuk mencegah merebaknya penyakit COVID-19 ini daripada kita. Jadi oleh yang demikian, maka disarankan supaya segeralah berbuat demikian untuk membebaskan diri kita, masyarakat umum dalam dunia ini, daripada penyakit berjangkit ini. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk
ayat ataupun dalil yang kedua, iaitu tentang peristiwa hari kiamat ini, dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Al-Hajj ayat 1 dan juga ayat 2. Maksudnya, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ayat ini tujukan kepada manusia, dia tak tujukan kepada jin dan tak tujukan kepada malaikat dan lain-lain makhluk. Manusia, an-nas. Apa ayatnya? Ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah panggilan daripada Allah SWT kepada manusia. Sama ada manusia itu beriman kepada Allah ataupun sebaliknya, maka dia kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang menciptakan kita manusia untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Seterusnya tuan-tuan, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Kalau perkara yang amat besar, syai'un azim, maka kita kena ambil perhatian. Kita ambil pendekatan, kita ambil berhati-hati kerana perkara ini amat penting. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan lupakan anak yang disusukannya. Ini oleh kerana panik dah berlaku gempa bumi, maka para ibu yang sedang menyusukan anak-anak bayi mereka meninggalkan bayi-bayi mereka itu dan mereka kelang kabut dengan perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha, dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungkannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara, dan engkau akan melihat manusia mabuk padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Ini panik saja tuan-tuan. Kelang kabut ialah maknalah dunia yang tempat kita berpijak selama ini, dunia yang kita berada di atasnya dah guncang, dah gempa bumi dan sebagainya dalam keadaan yang kelang kabut, maka semuanya menjadi tak menentu pada ketika itu. Tetapi walakinna azaballahi sadid, tetapi azab Allah amatlah berat dan mengerikan. Azab Allah berat dan mengerikan. Ini yang kita paling takut. Jadi maknanya kita berusahalah daripada sekarang supaya perkara ini benar-benar berlaku dan kita akan tenang menghadapinya. Tuan-tuan ya, itu adalah ayat yang kedua. Dan minggu lalu kita dah bincang pada ayat bukti yang pertama peristiwa hari kiamat ini, iaitu surah Al-Haqqah ayat yang ke-13 dan ayat yang sehingga ayat yang ke-37. Dan kita sambung lagi, iaitu bukti yang ketiga peristiwa hari kiamat yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Wa anna as-sa'ata 'atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Surah Al-Hajj juga
ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini menceritakan juga tentang berlakunya hari kiamat. Apa maksudnya? Iaitu zalika bi anna Allah huwal haq. Yang demikian itu bahawa sungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benar yang berhak disembah. Jadi makna tuan-tuan kat situ, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lah sebenarnya Tuhan yang berhak disembah. Maknanya kita hanya menyembah Allah, kita tidak menyembah makhluk-makhluk selain daripada Allah, kita tidak memperbesarkan makhluk-makhluk selain daripada Allah, dan juga kita tidak memohon kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah sajalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau saja yang kami mohon pertolongan, dan juga Engkau jugalah yang kami mohon sembah, dan juga hanya Engkau sajalah ya Allah yang kami mohon pertolongan. Itu dalam surah Al-Fatihah yang kita baca selalu di ketika kita solat ataupun di luar solat. Kemudian sambungnya ayat ini, wa annahu yuhyil mauta. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menghidupkan makhluk-makhluk yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan dialah juga yang amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ayat yang ke-6 dalam surah Al-Hajj. Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati, dan Allah jualah yang amat berkuasa pada tiap-tiap sesuatu. Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT akan berlaku dalam dunia ini. Ayat yang ke-7, wa annas-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada seorang pun, tidak ada sebarang syak padanya, tidak ada keraguan kehadiran hari kiamat nanti, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada percaya ke tak percaya, kita kena percaya juga kedatangan hari kiamat, kematian, azab kubur, kebaikan-kebaikan, kebahagiaan dalam kubur, padang mahsyar, semuanya itu akan menyusul kemudian setelah berlakunya hari kiamat. Dunia ini akan hancur. Wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Apa yang berlaku seterusnya? Sesungguhnya Allah yang akan membangkitkan, iaitu menghidupkan semula orang-orang yang telah mati yang ada di alam kubur sana. Tak kiralah kuburnya di bumi ke, di darat ke, di lautan ke, di mana saja kubur itu, maka Allah akan membangkitkan mereka apabila berlakunya hari kiamat nanti. Jadi tuan-tuan, itu adalah ayat dalam surah Al-Hajj, ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Kemudian bukti berlakunya hari kiamat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, iaitu yang keempat, bukti yang keempat, iaitu dalam surah Al-Zalzalah. Dalam surah Al-Zalzalah, iaitu ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-8. Ini surah ini selalu kita baca dalam solat. Kita baca sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar sekalian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maksudnya, iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegarkan ataupun apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuat goncangan, dengan sekuat-kuat gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha,
apabila bumi digegar, digoncang dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, gempa bumi paling hebat, tak tahu berapa skala Richter pun tidak tahu, hancur luluh bumi ini. Maka apa yang berlaku? Wa akhrajatil ardu asqalaha, serta bumi itu akan mengeluarkan segala isinya. Keluar tuan-tuan, isinya, iaitu siapa isi bumi ini? Orang yang dah mati. Orang yang dah mati berjuta tahun yang lalu, sejak Nabi Adam alaihissalam sehinggalah kepada sekarang ini, bertiba hari kiamat. Maka semua orang yang mati dalam kubur itu akan dikeluarkan akibat daripada gempa bumi berkenaan, goncang kuat. Kemudian apa yang berlaku lagi? Wa qala al-insanu ma laha, maka manusia juga akan berasa pelik. Berkatalah manusia dengan perasaan gerun dan takut, apa yang sudah jadi terhadap bumi ini? Apa bumi ini? Apa berlaku ini? Gempa bumi ini. Maka mereka pun lari menyelamatkan diri. Itu yang masih hidup, yang dah mati keluar orang mati dalam kubur. Itu lagi menggerunkan tuan-tuan. Ya. Kemudian yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, dan pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Cerita macam mana? Bukan bumi bercakap. Bumi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, iaitu mengeluarkan segala isinya, dan juga apa yang ada dalam perutnya itu, orang mati dan sebagainya, maka akan dikeluarkannya. Itulah menceritakan khabar beritanya. Beritanya iaitu bi anna rabbaka awhalaha, ya ini pada hari itu bumi menceritakan Tuhanmu telah memerintahkan berlakunya yang demikian ini. Ya, Tuhanmu memerintahkan berlakunya dunia pada hari ini, pada sekarang ini. Gempa bumi ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yauma izi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan kepada mereka amalan mereka. Maka sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, yauma izi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum, maka pada hari itu berseleraklah keluar daripada kubur untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka, amalan yang mereka buat ketika mereka hidup di atas muka bumi ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Iaitu dua balasannya. Allah cerita dalam ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8, iaitu famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sesiapa berbuat kebajikan sebesar zarah, sikit saja kebajikan dia itu, nescaya akan dilihatnya. Allah akan melihat, maknanya ialah Allah akan memberi balasan yang setimpal dengan amalan kebajikan, kebaikan yang dilakukan ketika hidup dahulu. Kemudian satu lagi ialah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan sesiapa yang berbuat kejahatan walaupun sebesar zarah, sikit saja kejahatannya itu, nescaya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kat situlah semuanya manusia akan menyesal, seperti yang kita dah bincang pada surah Al-Haqqah yang lalu, iaitu manusia akan diberikan, dianugerahi oleh Allah suratan dengan tangan kanan, suratan pada pihak kanan, dan juga catatan suratan daripada pihak kiri. Maka itulah famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, itu adalah suratan ataupun kitab-kitab ataupun catatan amalan yang diberikan oleh Allah dengan tangan kanan. Dan juga kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itulah suratan ataupun kitab-kitab catatan amalan yang diberikan oleh Allah melalui pihak kiri, tangan kiri. Maka berbahagialah kepada mereka yang beramal di atas muka bumi ini,
dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan duka citalah kepada mereka yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melaksanakan segala perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja tuan-tuan, 3 bukti pada hari ini sebagai mempertingkatkan imanan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menjalani hidupan kita seharian, untuk bekalan kita di akhirat nanti, bermula daripada hari berlakunya hari kiamat, supaya kita tidak panik, supaya kita ada bekalan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada perkara yang terbaik yang kita persembahkan kepadanya untuk menyelamatkan diri kita. Jadi maknanya sesiapa yang beramal di atas muka bumi ini dengan amalan kebajikan, kebaikan, taat kepada perintah Allah, maka sungguhnya dialah yang mendapat faedahnya. Sesiapa yang beramal dengan amalan kejahatan dan ingkar kepada perintah Allah, maka dia juga akan mendapat balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Berkehendak, dan Allah Maha Berkuasa. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.